Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walaberi sekalian. Penarafan terbaru T15, gaji isi rumah RM13,000 ke atas. Nak tanyalah, RM13,000 tu patut digelarkan sebagai T15 ke? Kita intro dulu. La 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 la. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang kita semua tahu yang kerajaan tidak lagi menggunakan penarafan T20, M40 dan juga B40 untuk menentukan tentang kadar upayaan pendapatan isi rumah bagi sesuatu pihak itu. Sekarang ini, kerajaan telah menukarkannya kepada T15 dan juga 85% yang selebihnya. Dan penarafan inilah yang kerajaan hendak gunakan ketika ini untuk menentukan subsidi bersasar, untuk menentukan tentang yuran yang naik ke tak naik ke dan sebagainya. Jadi sekarang ini bagi mereka yang T15 dan juga ke atas, mereka inilah yang akan menjadi mangsa kepada kenaikan harga petrol, menjadi mangsa kepada kenaikan yuran sekolah dan macam-macam lagi. Jadi, sekarang ini kita nak tahu berapakah sebenarnya nilai isi rumah yang telah ditentukan untuk kategori T15 ini. Nilai isi rumah yang disebutkan oleh Perdana Menteri ketika pembentangan bajet baru-baru ini ialah RM13,000 ke atas. Sekali nampak macam, RM13,000 kan, memang kaya lah ni dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalaulah anda lihat betul-betul, terutamanya dekat bandar seperti Kuala Lumpur, dekat Selangor, bahkan dekat Johor Bahru pun, bahkan mungkin dekat Pulau Pinang, RM13,000 untuk isi rumah itu taklah semewah mana, taklah sekaya mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan anda kena ingat RM13,000 ini bukan pendapatan seorang tau, tetapi seluruh isi rumah. Dan biasanya untuk kategori pendapatan isi rumah ini akan dikira secara puratanya daripada 3.8 orang. Bermaksud kalau kita ambil perkiraan tersebut, mungkin pendapatan seseorang tu dalam lebih kurang dalam RM4,000, mungkin dalam dekat RM5,000 macam tu lebih kurang. Tak sampai RM5,000 pun. Dan anda kata kalau dalam keadaan biasa, sebagai contohnya dalam satu rumah itu ada suami dan juga isteri yang kerja, maka gaji mereka secara, kalau kita bahagi dua secara straight up, ialah RM6,500 per seorang. Nampak macam banyak kan, RM6,500 seorang. Hebatlah tu RM6,500. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam saya katakan tadi, anda tanyalah dekat orang-orang yang duduk dekat bandar ke, yang duduk dekat area-area seperti Kuala Lumpur, seperti Selangor, Johor Bahru, Pulau Pinang dan sebagainya. Mereka akan kata yang pendapatan isi rumah RM13,000 itu sebenarnya tak kaya mana pun, tak mewah mana pun sebenarnya. Sebaliknya memang boleh katakan just cukup-cukup untuk memenuhi keperluan mereka, kehidupan mereka dekat bandar seperti Kuala Lumpur dan sebagainya. Kalau RM13,000 dekat Kelantan sebagai contoh dekat isi rumah, mungkin dah kaya lah, contoh kan. Tetapi dengan harga barangan yang semakin naik, dengan segala yuran yang mungkin akan meningkat pada tahun depan sebagai contoh kan, yuran Taska, yuran Tadika pun akan meningkat selaras dengan kenaikan gaji RM1,700 dan sebagainya. Kiranya semua ini menyebabkan orang yang pendapatan RM13,000 isi rumah pun belum tentu dapat hidup dengan selesa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan ramai juga pihak yang mempertikaikan tentang kerajaan meletakkan penarafan isi rumah RM15,000 sebagai T15 itu. Sebab bagi mereka, benda ini merupakan satu perkara yang tidak sepatutnya. Kerana, yalah macam kita katakan, RM13,000 itu sebenarnya kadang-kadang tak semewah mana. Terutamanya untuk zaman sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bayar kereta, bayar rumah, bayar komitmen itu macam contohnya untuk jaga budak dan sebagainya kan. Sebab yalah, kedua-duanya bekerja. And then kemudian bila bekerja kedua-duanya, siapa nak jaga anak? Yuran sekolah lagi, yuran taska lagi, yuran nursery lagi. Kiranya RM13,000 itu untuk isi rumah memang cukup-cukup je lah. Macam saya katakan tadi, memang cukup-cukup saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan benda ini mendatangkan keperdikan kepada kita. Adakah Perdana Menteri main pakai sebut je pendapatan isi rumah RM13,000 itu sebagai T15? Lainlah kalau Perdana Menteri sebut pendapatan seorang RM10,000 itu dicampurkan isi rumah jadi RM20,000 sebagai T15, mungkin itu boleh kita ambil kira lagi sebenarnya. Tetapi kalau sampai RM13,000 itu seluruhnya sebagai T15, itu memang melampaui batas lah. Sedangkan gaji ahli parlimen pun RM16,000 untuk seorang, tak termasuk allowance. Jadi kakarlah bila kita melihatkan penerapan oleh kerajaan, konon-kononnya T15 itu dah maha kaya. Sebab Perdana Menteri menggunakan perkataan maha kaya tau. Segalanya maha kaya, itu maha kaya, ini maha kaya dan sebagainya. Dan mereka yang T15, yang RM13,000 isi rumah ni,
mereka ini diiktiraf sebagai mahakaya, maka segala subsidi ditarik dari mereka, maka segala cukai dikenakan ke atas mereka. Tapi itulah, macam saya katakan, T15 ini untuk dekat Kuala Lumpur ke Selangor sebagainya, kalau penarafan itu digunakan, memang cakap terus terang, memang kelakar lah. Dan juga menyakitkan hati serta kejam dan tidak berlaku adil terhadap rakyat sebenarnya. Tetapi Menteri Ekonomi Rafiz Ramli dalam satu ucapan mengatakan bahawa kerajaan masih lagi menentukan mekanisme untuk pendapatan isi rumah bagi menentukan mereka ini masuk kategori T15 ataupun tidak. Sebab kata Rafizi, seandainya kalau orang kata apa, pendapatan isi rumah T15 itu ditentukan sepenuhnya melalui gaji dan juga pendapatan seisi rumah itu saja, maka itu tidak adil. Sebab pelbagai faktor lagi kena diambil kira, seperti lokaliti, seperti tempat, seperti macam-macam lagi lah, kos hidup dan pelbagai lagi. Jadi di sini kita nampaklah sedikit logik kata kita Rafizi. Nampaklah macam Rafizi akak rasional sikit dekat sini. Tetapi itu pun, kalau anda tanya saya, 13,000 itu sebenarnya tak layak langsung untuk digelarkan sebagai mahakaya. M40 mungkin. Nak gelarkan M40 dengan keadaan harga barang sekarang ini macam ni, dengan kos hidup yang seperti ini kan. Yes, M40 kalau seisi rumah 13,000, Waimah dekat Kelantan pun, kita masih lagi boleh terima. Tetapi untuk menggelarkan mereka sebagai mahakaya, memang taklah. Tapi, anda nak tahu tak siapakah yang sepatutnya digelarkan atau dikategorikan sebagai mahakaya? Ni, mereka ini tuan-tuan sekalian. Top 10 Malaysia sebagai contohnya, yang net worth lebih daripada bilion-bilion ini kan. Inilah golongan mahakaya sebenarnya. Sebenarnya kalau kerajaan betul-betul nak mengetik cukai dan duit daripada mahakaya, kerajaan kena serang mereka ini. Kerajaan kena kacau mereka ini. Mahakaya-mahakaya ini. Mereka inilah yang sepatutnya kerajaan usik harta mereka. Bukan rakyat biasa yang konon-konon digaji RM6,500. Weh, kaya. Bang, yang pemandu lori tu pun, yang pemandu lori yang orang kata apa, stok bawa lori daripada KL sampai ke JB pun, gaji mereka pun RM8,000 tau. Tapi mereka tu boleh tak kita kategorikan sebagai T15? Tak, sebab mereka ini kerja 3D. Mereka yang duduk kat industri 3D ini, kebanyakan gaji mereka memang hebat. Tetapi adakah kita nak layak gelarkan mereka sebagai mahakaya? Tak juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mahakaya macam ni lah. Macam Robert Cook, macam Ananda Krishna, macam Lim Kok Teh. Ini mahakaya. Dan untuk kutip cukai dari mahakaya-mahakaya ini tuan-tuan sekalian, dari dulu lagi kita cadang dah. Fokus kepada golongan mahakaya ini untuk kita collect cukai daripadanya. Ada 4 jenis cukai yang boleh kita cadangkan. Cukai yang pertama tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah cukai simpanan korporat. Nombor 2-nya ialah cukai dagangan saham. Dua ini pernah dikemukakan sebagai manifesto oleh PAS ketika PRU yang ke-14 dulu. And then lagi 2 cukai yang kita boleh kutip ialah 1, cukai keuntungan modal. Yang ini ditangguhkan oleh kerajaan sehingga tahun 2008 kalau tak punya kesalahan saya. Dan juga satu lagi cukai ialah cukai pewarisan. Tetapi cukai pewarisan ini pula, walaupun baru disebut-sebut saja, DAP dah mengamuk dah. Mana boleh cukai pewarisan? Inheritance tax ini tak adil dan sebagainya. Kata kau nak cari duit, ambil duit dari golongan mahakaya. Inilah dia. Cukai pewarisan. Lagipun cukai pewarisan ini bukan tiap-tiap tahun. Orang tu mati je akan ada inheritance tax. Sebagai contoh, katakanlah Robert Kwok, dia mati. Tinggalkan harta berjumlah lebih kurang dalam 10 bilion kepada anak-anak dia sebagai contoh kan. 10 bilion itu yang dicukaikan. Bukannya mahakaya ni tiap-tiap tahun mati, tiap-tiap bulan mati sebagainya. Betul tak? Jadi itulah yang adil. Dia dah collect harta berbilion-bilion. So bila nak wariskan kepada anak-anak dia, cukaikanlah dahulu. Itu yang sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi ini sekadar cadangan-cadangan kita lah. Kalau betul kerajaan nak collect daripada mahakaya, jangan usik rakyat marhaen. Jangan usik mereka yang membanting tulang mendapatkan gaji 7,000, 6,000 lebih. Walhal mereka ini kadang-kadang buat kerja sampai 5-6 kerja satu hari. 5-6 kerja. 2-3 kerja satu hari tuan-tuan sekalian. Untuk dapatkan pendapatan 5-6,000, 7,000 tu. Pun bukan nak mewah tau. Tetapi untuk support kehidupan, nak tampung kehidupan ini secara secukupnya. So, jangan kacau marhaen. Nak kacau mahakaya, macam saya katakan, kacau orang-orang terkaya dekat Malaysia itu yang net worth mereka lebih kurang bilion-bilion itu. Itu kalau betul-betul kerajaan nak fokus untuk kejar mahakaya lah. Kerajaan ni nak kejar orang rakyat marhaen yang kaya. Tetapi mahakaya sebenar tak nak dikacau. Kalau tak, tak adalah orang kata apa DAP mengamuk bila kita cadangkan cukai inheritance ke apa semua kan. Tapi tak tahulah tuan-tuan sekalian. Ini sekadar cadangan kita sajalah. At the end of the day, mereka kan ada pakar formula.
Takkanlah pakar formula tu tak fikir kot tentang kaedah yang terbaik untuk mendapatkan cukai daripada mahakaya ini. Instead of nak tarik subsidi lah, nak orang kata apa, menaikkan yuran itu ini sebagainya, menyusahkan rakyat terbanyak. Betul tak? Rafizi, bagilah formula tu sikit. Janganlah kedegak sangat. Dok tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sebelah besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.